من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada ayat yang ke-27 surah Mutaffifin. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-6. Allah tutup ayat tersebut dengan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau kamu nak meraihkan kemenangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Tunggu apa lagi? Berlumba-lumbalah. Tanafus bermaksud berlumba menuju suatu yang hebat. Yang semua orang nak benda tu. Kan dari sibuk kita berlumba untuk dapatkan kedudukan di dunia, berlumba nak dapatkan kerusi, berlumba nak kesenangan dunia, maka lebih patut untuk kita berlumba kepada sesuatu yang kekal. Kepada sesuatu yang kekal. Untuk makluman, waktu surah ini turun, para sahabat sedang dikutuk, dikeji, malah diseksa. Tetapi mereka tidak kisah itu semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala janjikan suatu yang lebih hebat daripada apa yang mereka pernah gambarkan. Maka mereka berlumba-lumba untuk itu kerana nak tengok siapa antara mereka yang dapat dulu. Walaupun mereka pada dasarnya dicemuh oleh puak kafir, hidup mereka susah kerana iman mereka, mereka tidak pernah kisah itu semua. Kerana mereka benar-benar percaya dengan janji Allah. Kerana mereka ada perkara yang lebih penting untuk mereka kejar. Tuan-puan, untuk perbandingan, kita semua bakal mati. Kita semua bakal mati. Dan bayangkan, kan lebih indah kalau kita mati di atas jalan agama Tuhan ini. Kan lebih indah kalau kita mati kerana berjuang atas nama agama. Sebab semua orang bakal mati. So pilihlah kematian yang membahagiakan. Lebih utama pilihlah mati syahid. Mati sedang berjuang. Kita semua hari-hari makan. Maka pilihlah cara makan yang Allah suka dan Allah redha. Dapatkan dari benda yang halal, makan dengan tenang, baca permohonan sebelum makan, selepas makan bersyukur pada Allah, sewaktu makan itu ingat tentang Allah dan ketuhanan.
Semua orang makan. Tetapi bagaimana cara kita hadapi makanan tersebut? So hidup kita ni adalah tentang apa yang kita pilih. Anda nak berlumba-lumba menuju Tuhan atau sebaliknya? Anda nak berlumba-lumba untuk dapatkan keuntungan sementara atau keuntungan yang kekal abadi selama-lamanya? So begitulah bagaimana Allah tutup ataupun Allah ajak kita untuk tunggu apa lagi? Berlumbalah. Falyatanafasil mutanafisun. Berlumbalah sampai habis nafas. Berlumba untuk dapatkan kitab amal itu tertera di Illiyin. Berlumba agar kita dapat sama-sama meraihkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlumba untuk kita dapat bantu orang seramai mungkin. Memudahkan urusan orang seramai mungkin. Sebanyak mungkin. Kerana Allah pernah dalam satu hadis qudsi, Allah pernah berfirman. Allah kata, aku utuskan dalam kalangan hamba-hamba aku orang yang begitu cepat membantu orang lain untuk memudahkan urusan dia. Dia diutuskan oleh Allah, ada hati, tak dia tak senang kalau tengok orang susah. Dia nak bantu. Dia cepat untuk hulurkan bantuan. Dan Allah kata, orang ini aku beri jaminan dia terlepas daripada azab seksa neraka. Bukankah dalam doa kita, hari-hari kita minta, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku. Ya Allah, a'inna, tunjukkanlah aku. Ala zikrika, untuk mengingatimu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki amal ibadahku. Ataupun kita doa waktu kita sujud. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hitung aku dengan hitungan yang cepat, hitungan yang senang, hitungan yang mudah. Mana mungkin kalau mana mungkin kita boleh dapat hitungan yang mudah kalau kita tak berusaha untuk mudahkan urusan orang lain. Falyatanafasil mutanafisun. Berlumba-lumbalah. Jomlah kita mula berlumba. Dan tuan-puan, kadang kita berlumba tak kena pada tempat. Kita berlumba dalam masa yang sama, kita suburkan, kita nak juga berlumba, bersaing. Tapi dalam masa yang sama, kita suburkan perasaan dengki. Which is itu salah. Itu salah. Kita semarakkan perasaan cemburu. Bukan tak boleh rasa cemburu. Tapi cara kita handle perasaan cemburu tu yang tak betul. Contohnya, kita boleh mencemburui admin SparkQ ni kerana dia begitu committed untuk buat kelas secara daily, setiap hari. Kita boleh mencemburui usahanya. Dan daripada bermulanya kita rasa cemburu untuk menyaingi atau mencontohi dia, maka kita pun buat sesuatu. Kalau dia committed atas kelas, maka kita pun committed untuk datang kelas. Kerana didorong oleh perasaan cemburu terhadap admin SparkQ. Problem kita ialah kita terikat perasaan cemburu kita dengan dia. Maka kita melihat dia membuka kelas dan kita pun tiap hari datang kelas. Dan setiap hari kita bandingkan performance kita dengan dia. Dan itu langkah pertama kita menuju kebinasaan. Cemburu dibenarkan hanya untuk kita nak mendorong diri kita buat macam orang tu.
Selepas daripada itu, kita buat ikut rentak kita. Bukan kita bersaing dengan orang tu. Tengok orang baca Quran. Ui, rajinnya dia baca Quran. Oh, aku cemburu. Aku pun nak ikutlah baca Quran. Maka kita pun mula baca Quran. Bila kita mula baca Quran, bukan kita melihat orang tu baca berapa juzuk, kita pun nak ikut dia baca berapa juzuk. Tak. Dia sebagai pendorong, pemula sahaja. Selepas daripada itu, selepas kita mula berjalan, jangan kita bandingkan dengan dia siapa lebih baik. No, itu salah. Itu cemburu buta. Itu yang cemburu yang tidak dibenarkan. Kita cemburu atas usaha orang agar kita rasa terdorong. Menggalakkan diri kita untuk ikut macam dia. Bila kita sudah mula bergerak, kita bergerak on our own. Kita bertanding dengan diri kita semalam. Semalam kita baca setengah juzuk. Oh, hari ini aku nak baca 3/4. Bukan bersaing dengan orang lain. Problem kita ialah kita tak tahu nak handle perasaan dengki dan cemburu kita tu. Ialah daripada kecil, tuan-tuan pernah masuk kelas bagaimana nak mengawal perasaan cemburu? Tak ada. Malah perasaan cemburu dan dengki yang tak terkawal ni, dia akan buat macam-macam untuk membunuh saingan dia. Dan paling tinggi, kerajaan boleh runtuh dan rosak kerana perasaan cemburu dan dengki ni. Begitu. So, bila Allah kata, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, mulakanlah perlumbaan, persaingan antara kalian. Maksud persaingan, sama-sama nak mula bergerak. Bila dah sama-sama bergerak, jangan menjatuhkan sesama kalian. Wa mizajuhu min tasnim. Allah teruskan. Mula-mula Allah kata, khitamuhu misk. Dia punya tutup tu daripada kasturi. Nilai dan level penutupnya itu Allah masukkan dalam Quran. Itu nilai dan level penutup tu. Which is penutup botol kita main ceper tu kan. Kita tak pernah kisah pun mana penutup tu hilang. Tak. Allah letak level penutup itu begitu bernilai sehingga dia layak disebut dalam Quran. Wa mizajuhu min tasnim. Mizaj ni dia campuran. Dan campuran air tu, khamar tu, mizaju campurannya dari tasnim. Perkataan mizaj digunakan bila kita buat air yang bercampur. Contoh air punch, sirap campur oren. Ataupun asam boy, asam boy tu campur dengan apa? Lychee. Kedondong. Buat detox. Benda yang bercampur tu kan. Kita buat air campur tu. Makin kita pandai buat campuran dan ikut sukatan dia, air tu menjadi semakin sedap. Tuan-tuan biasa buat air detox tu kan. Serai, kemudian daun pudina, Lemon. kemudian air aiskrim soda, Memang sedap. kemudian lychee. Lemon, Ustaz. Dia punya sedap tu macam dia layak potong kaki. Sebab dia punya kadar gula tu sangat tinggi. Lychee dalam tin, aiskrim soda, daun pudina. Kemudian dia letak serai. Tuan-puan, serai ni tugas dia untuk menjadikan lidah kita tak rasa terlalu manis. Itu jahatnya serai tu. Sedangkan kandungan gula dalam air detox tu sangat tinggi. Tapi kerana ada serai tu, lidah kita tak rasa manis. Dan kita rasa, sedap dan menyegarkan. Cuba amalkan. Lepas tu, buat dialisis. Sebab buah pinggang hancur dan rosak. Dia bukan detox lah maksudnya.
Kita je gelar sebagai detox. Sedangkan dia punya kandungan gula, gila-gila tinggi punya. Adunannya tu. Gitu. So, mizaj, campuran air tersebut, Allah kata, campuran minuman yang diberikan kepada ahli syurga itu ialah tasnim. Tasnim. Tasnim ni, kata dasarnya sanama ataupun sinam yang bermaksud tinggi. Tinggi. So, tasnim bermaksud meninggikan sesuatu. Allah nak bagi tahu kita, campuran air tu dari tempat yang tinggi yang dipanggil tasnim. Kadang kita nak cari air yang berkualiti, kita ambil daripada pedalaman. Kita ambil daripada tanah tinggi. Ni air daripada tanah tinggi. Air yang pure dari tanah tinggi. Itu maksud tasnim. Tasnim ni tinggi. Dan air tu sampai sedap. Sangat sedap. Sehingga kan siapa yang meminumnya akan tertanya-tanya. Dari mana rasa tambahan tu? Kerana air tu sama macam air yang lain. Arak yang kita pernah nampak diperah daripada anggur. Tapi Allah tambah tasnim. Tasnim tu dicampur dia, ditambah. So, air tu sendiri bukan tasnim. Tetapi ada campuran tasnim. Macam kita buat detox. Tanpa serai, air tu manis. Tapi bila masuk serai, air tu tak manis sangat. Macam tu. So, wa mizajuhu min tasnim, dia ada air asal dan Allah campur bahan yang dinamakan tasnim. Tasnim ni apa? Tasnim ni dapat dari tempat tinggi. Bahan yang special. Specially made untuk ahli syurga. Dan kemudian Allah bagi tahu tasnim ni apa? Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim ialah mata air. Tasnim ialah mata air yang diminum daripadanya orang-orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, rupanya air dalam botol yang kita raikan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, air ni bukan air calang-calang. Air ni air yang special, air yang khas, hanya diberi kepada orang-orang yang dekat dan rapat dengan Allah. Siapa yang dekat dan rapat dengan Allah? Para Nabi dan Rasul. Ini air hanya boleh diminum oleh para Nabi dan Rasul. Tasnim tu. Dan kita yang berusaha tak nak jadi mutafifin, layak dapat rasa campurannya. Ini level dia ni. Level air ni. Para Nabi dan Rasul dapat rasa tasnim. Dia ada satu mata air, dia di tempat tertinggi, di syurga tertinggi. Nama mata air tu tasnim. Dan mata air tu hanya boleh diakses oleh orang seperti Nabi SAW. Dan sekarang daripada mata air tu, dan air daripada mata air tu, Allah campurkan kepada minuman kita untuk kita raikan kejayaan di syurga bersama dengan Nabi. Saya tak tahu ini level VIP tahap berapa. Tapi inilah yang Allah janjikan untuk kita. Hanya orang-orang tertentu je boleh minum air ini. Tapi sekarang untuk orang-orang yang mengelakkan diri daripada mutafifin,
yang tak nak culas dalam perniagaan, yang berusaha untuk berlaku jujur dalam dunia, Allah beri izin untuk dia rasa. Ini bukan untuk orang yang jauhi zina, orang yang tak menipu, orang yang tak membunuh, orang yang rajin ibadah. Tidak. Orang ini berusaha untuk jujur dalam komunikasi bersama manusia, dalam interaksi dia dengan manusia. Yang sentiasa jujur dalam perniagaan. Ini level orang ni. Dia banyak lagi kebaikan-kebaikan lain. Tapi kebaikan ini Allah ganjari semacam ini punya tinggi. Hanya level orang yang rapat dekat dengan Allah sahaja boleh rasa air ni. Dan tuan-puan, sekarang Allah beri peluang. Korang nak tak? Korang nak, maka jadilah seperti orang yang mengelakkan diri daripada mutaffifin. Kemudian, pemberian ataupun janji syurga Allah berhentikan pada ayat 28. Ayat 29, kan pada ayat 28 tadi bila kita dengar semacam itu punya janji, kita rasa hati berbunga-bunga. Wow, aku pun nak jadi macam tu lah. Tak sabar-sabar jadi macam tu. Ayat 29, Allah kata, Innal ladzina ajramu. Orang-orang yang derhaka. Siapa orang derhaka? Yang buku amalannya tercatat, tersimpan dalam Sijjin. Sijjin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang derhaka, dulu mereka di dunia selalu mentertawakan orang-orang beriman. Kenapa? Ialah sebab tatkala mereka berjual beli dengan orang beriman kan jujur. Kan? Orang beriman kan jujur. Dan orang beriman ni adalah orang-orang yang sebelum ayat sebelum tu Allah sebut sebagai muqarrabun. Muqarrabun. So nak memahami muqarrabin, nak memahami muqarrabun, kita kena bayangkan, kenangkan bagaimana keadaan para sahabat waktu mula-mula Islam. Dan orang-orang derhaka kepada agama, kafir Quraisy, selalu tertawakan orang-orang mukmin waktu mula-mula masuk Islam. Diorang ketawakan dengan sebut banyak benda. Iyalah kan. Kadang orang beriman ni bila dia berdakwah, kau tak percaya kepada akhirat, kau tak percaya kepada syurga. Dan benda tu tak boleh dibuktikan, benda gaib tak nampak. Jadi mereka nampak benda tu pelik. Orang kafir ni nampak benda tu pelik. Lalu benda ni akan menjadikan bahan lawak kepada orang beriman. Dan orang muqarrabun yang mula-mula beriman ni, mula-mula percaya, dan mereka tak pernah kisah pun apa pun yang orang kata. Dan mereka kekal dengan iman mereka tu. Kalau sekarang ni kita nampak senang. Sebab ramai orang Islam dan ramai orang percaya. Tapi bayangkan dulu waktu orang yang mula-mula beriman. Sangat susah dan sangat sukar nak kekalkan keimanan ni. Sebab mereka nampak pelik. Lain daripada orang. Lain daripada masyarakat. Namun mereka tetap kekal beriman. Dan oleh kerana keadaan mereka itu dulu sangat susah, maka mereka mendapat kedudukan tinggi muqarrabun. Dan moga-moga kita dapat juga kedudukan ini. Kerana usaha kita antara golongan-golongan yang benar-benar nak ikut ajaran Nabi. Dan pasti Allah tak akan sia-siakan. Kan?
Bayangkan keadaan kita yang benar-benar nak ikut Quran, benar-benar nak belajar Quran, dalam kalangan begitu ramai yang tak nak belajar ikut sama-sama. Orang nak pada Quran, kita nak kepada Quran, tapi orang lain banyak yang ketepikan. Kadang dia pelik tengok kita, apa sal siang malam pagi petang, online, tak ada lain ke kerja? Sedangkan kita memang nakkan agama ini, nak faham tentang Quran. Dan kalimah ajram adalah mereka yang buat dosa dan kemudian dosa itu dapat dilihat kesannya. Dan mereka yang suka mentertawakan orang-orang beriman. Buat jenaka, buat karikatur, buat lawak tentang orang beriman, buat kartun dan sebagainya untuk menyindir dan supaya orang lain ketawa terhadap orang-orang beriman. Dan apa yang mereka buat tu, diorang rasa tak bersalah. Dan apa yang perlu kita buat sebagai orang beriman, kita tak perlu terkesan dengan tindakan mereka. Biar apa yang mereka nak buat, silakan. Mereka nak rendahkan iman kita ke, mereka nak perlekeh akidah kita ke, yang penting kita tetap yakin dengan akidah dan apa yang kita pegang. Dan kalau kita perasan, dalam ayat ini ada iltifat, benda yang berubah dalam ayat ni. Ayat sebelum ni adalah tentang benda yang berlaku masa depan, tentang syurga. Kan? Ayat 28 adalah tentang syurga. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tiba-tiba Allah datangkan masa lalu. Innal ladzina ajramu kanu, dulu. Orang-orang ajramu dulu. Kanu ni dulu. Tiba-tiba Allah datangkan tentang masa silam, past tense. Pada kanu tu. Seperti seolah-olah Allah nak bagi tahu bagaimana orang derhaka dulu akan mengenang kembali apa yang mereka telah buat sewaktu dekat dunia dulu. Allah ingatkan mereka yang dulu mereka suka mentertawakan orang beriman. Kan kalau dalam filem apa? Pendekar Bujang Lapuk tu. Pak Abu ni selalu ketawakan orang. Kan? Selalu ketawa banyak sangat. Macam tu. Dia suka ketawakan. Malah, bukankah orang-orang yang berniaga, yang dapat untung berlipat kali ganda, hasil daripada dia sorok barang, kan dia rasa gembira sebab tak dikenakan apa-apa tindakan. Yang merana siapa? Orang-orang, para pembeli, para pengguna. Dan ada dalam kalangan pengguna tu, seperti kita orang beriman. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka selalu tertawakan orang-orang beriman. So tuan-puan, kadang kita berniaga. Khawatir kalau kita buat sesuatu dan pembeli itu orang beriman. Dan kita termasuk dalam ayat ni. Suatu sebolehnya, kalau kita buat perkhidmatan, beri sepenuh hati, sejujur mungkin. Khawatir kalau kita berinteraksi dengan orang beriman dan Allah murka terhadap kita. Nauzubillah min zalik. Sebab orang beriman ni hubungan dia dengan Tuhan. Hubungan dia dengan Tuhan tu. Itu yang mahal. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan bila orang-orang beriman itu lalu dekat mereka, mereka buat muka.
Mereka buat isyarat sesama mereka. Tu orang beriman. No, datang. Tu Melayu dah datang dah tu, Melayu. Tu mualaf tu datang dah, mualaf tu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Bila lalu orang beriman, dia buat muka. Ayat ini nak ingatkan ahli syurga yang telah duduk dan sedang menikmati nikmat syurga, mereka akan terkenang tentang apa terjadi pada mereka dulu. Ingat tak dulu ada orang kafir ketawakan kita dulu dekat dunia? Dulu diorang ketawakan kita, sekarang kita sedang menikmati keindahan syurga. Ataupun ayat ni tuju kepada orang-orang yang tidak beriman. Ingat dulu yang korang selalu ketawakan orang beriman? Wa idza marru bihim yataghamazun, bila orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Mereka akan mengerling mata sesama sendiri, buat isyarat sesama sendiri, tunjuk dengan mata, dengan mulut muncung terhadap orang beriman. Dan lebih menakutkan tuan-puan, ayat ni, wa idza marru bihim yataghamazun, kita takut kalau kita berselisih dengan orang yang tak sefahaman dengan kita. Kita tuduh orang tu Wahabi, kita tuduh orang tu Aswaja. Tu tengok tu perangai Wahabi tu. Kita takut termasuk dalam itu. Interaksi sesama manusia. Sedangkan Allah sedang melihat nilai iman dalam diri. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan bila mereka kembali kepada keluarga, mereka kembali dengan riang gembira. Ialah sudah untung. Sudah untung. Maka dia seronok bila kembali kepada keluarga. Malah bila dia dapat menindas pula orang beriman, dia seronok. Kau tahu apa aku buat hari ni? Padan muka ustaz tu. Oi. Padan muka orang Melayu tu. Habis. Padan muka haji tu. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan bila mereka melihat orang beriman, mereka mengatakan, tu orang sesat tu. Ini tuduhan-tuduhan daripada orang tidak beriman kepada orang beriman. Bila mereka tengok orang beriman, tu orang sesat. Tu orang sesat. Tu orang sesat. Tu orang yang ortodok. Tu orang yang tak terpelajar. Itu yang suka sangat ikut Quran tu, macam itulah jadinya. Inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal kami tidak utuskan mereka untuk menjaga orang ni sesat atau tidak. Tuan-puan, Allah tidak utuskan kita. Allah tidak utuskan Nazri Mustaqim ni. Allah tak hidupkan Nazri Mustaqim ni untuk label orang itu Wahabi, orang ini Aswaja, orang ni Kristian ke, orang ni apa. Tak. Itu maksud ayat wama ursilu alaihim hafizin. Kami tidak utuskan untuk dia menjaga sesat atau tidak orang-orang beriman itu. Tapi cuba tengok berapa ramai manusia yang sibuk nak gelar orang itu, orang ini. Kerana kita khawatir, jangan sampai satu hari nanti, fal yauma, maka pada hari ini, allazina amanu, orang-orang beriman pula, minal kufari yadhakun. Jangan sampai satu hari nanti, orang beriman pula akan ketawakan orang kafir itu. Alal araiki yanzurun, sambil berehat-rehat di atas singgah sana, sedang melihat di mana? Melihat ke neraka.
Oh, orang kafir tu kena bakar. Hal thuwibal kufaru makanu yaf'alun. Oi, korang dapat apa yang korang buat dulu. Ini penutup surah Mutaffifin. Allah beri gambaran. Sekarang orang beriman sedang diketawakan. Sekarang orang beriman sedang dituduh itu dan ini. Sekarang orang beriman diperlekeh. Satu hari nanti, Allah akan jadikan orang beriman gelak ketawa. Ketawakan siapa? Ketawakan orang kafir yang sedang dibakar. Alal araik yanzurun, sambil berehat-rehat melihat. Kan sebelum ini Allah bagi tahu dekat atas. Alal araik yanzurun, mereka berehat-rehat di atas pelamin, dan Allah tak bagi tahu diorang tengok apa. Ayat 23 ni Allah tak bagi tahu diorang tengok apa. Allah cuma kata, oh, wajah-wajah mereka sedang berseri-seri. Tuan-puan, apa lagi nikmat yang lebih memuaskan hati selain daripada kita lihat orang-orang yang dulu ketawakan kita sekarang kena bakar. Ui, tak zalim sangat ke? Dulu diorang buat kita tu, diorang tak kira diorang zalim. Sekarang orang-orang yang menipu, orang-orang yang ambil rasuah, orang-orang yang hancurkan negara, orang-orang yang buat orang beriman susah di Malaysia, rasakan. Allah kata, "Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun." Kita nak ketawa sekarang atau kita nak ketawa nanti di akhirat? Dalam syurga sedang minum-minum. Lihat orang kafir kena bakar, orang-orang yang menindas orang beriman kena bakar. Lalu kita tanya, hal thuwibal kufaru makan yaf'alun? Orang kafir, korang dapat apa yang korang buat dulu. Dengan bahasa sekarang ni, ahli syurga sedang menganjing ahli neraka. Tuan-puan, kita baca ayat ini ulang-ulang kali dan kita rasai benda tu, tuan-puan, saya garanti kita akan rasa puas. So, selama ini orang beriman diarahkan untuk sabar, tahan, jangan balas, jangan lawan, kerana Allah janjikan satu hari nanti Allah akan jadikan orang beriman benar-benar puas. Kan kita lihat generasi di Uyghur, orang-orang Islam di Uyghur yang begitu ditindas oleh kerajaan Shah. Dan ada NGO-NGO yang menyeru, mana dunia Islam? Selamatkanlah mereka ni. Mana dunia Islam? Kenapa dia sampai menyeru macam tu? Tidakkah dia tahu bahawa janji Allah tu benar? Masyarakat Uyghur satu hari nanti yang kekal beriman sampai dia mati, Allah akan janjikan dia perkara semacam ini. Dia sendiri akan minum di syurga, duduk di kerusi, melihat penindas-penindas dia sedang dihukum. Dan dia tanya, kau puas? Seronok dulu? Seronok perlekeh kami? Sekarang apa kau rasa? Lihat bagaimana Allah datangkan bentuk nikmat dan cara balas sehingga kita benar-benar puas hati. Tuan-tuan dan puan-puan, pukul 6:06. Terima kasih kerana bersama saya pada petang ini. Naqulu qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ustazah Jaslina.
Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khair kepada Al-Fadil Ustaz Nazri bin Mustaqim kerana sudi meluangkan masa memberi sebanyak-banyak ilmunya kepada kita. Alhamdulillah, semoga diberi ganjaran oleh Allah dengan sebaik-baik ganjaran. InsyaAllah dengan cerita Ustaz tu teringat saya video-video yang kita tengok berkenaan dengan orang-orang yang dihukum, disiksa dan orang kafir gelak-gelakkan. Sebab masa tu orang Islam kena sabar, kena tahan. Jadi macam tu jugalah diterbalikkan keadaannya di dalam syurga esok. Masya Allah, Masya Allah. Doakanlah sama-sama semoga kita semua dapat bertemu di syurga Allah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada 125 orang jemaah yang telah bersama kita pada petang ini. Semoga beroleh manfaatnya untuk kita semua, insya Allah. Sebelum berakhir, saya serahkan kembali majlis kepada Al-Fadil Ustaz untuk sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Terima kasih semua. Ustaz.